Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada sahabat dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengenai perlembagaan Malaysia dan etnik kaum Rungus dalam adat kematian. Saya akan pergikan satu persatu. Pertama kali kita akan ceritakan mengenai konsep perlembagaan. Perlembagaan merujuk satu dokumen yang mengandungi himpunan undang-undang dasar tentang prinsip-prinsip asas yang dianggap penting untuk pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan menyatakan secara jelas berkenaan pembahagian kuasa antara semua badan dan institusi yang terlibat dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara serta cara kuasa tersebut dilaksanakan. Terdapat 3 ciri umum yang perlu ada dalam sesebuah perlembagaan, iaitu A. Prinsip-prinsip asas fundamental, B. Kedudukan tertinggi atau supreme, dan C. Kukuh atau rigid. Sekarang kita akan pergi ke jenis dan peranan perlembagaan. Perlembagaan terbahagi kepada 2 jenis, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Saya akan terangkan satu persatu. Perlembagaan bertulis ialah undang-undang perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam satu kanun atau naskah. Manakala perlembagaan tidak bertulis iaitu semua prinsip undang-undang perlembagaan tidak terkumpul dalam satu kanun atau naskah, tetapi terkandung dalam adat resam dan tradisi, keputusan mahkamah, akta parlimen dan pandangan para ilmuwan undang-undang yang terkemuka. Latar belakang Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957. Perlembagaan persekutuan yang digunakan masa ini mempunyai kaitan secara langsung dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Untuk persekutuan perlembagaan ini, ia dibahagikan kepada 2 kuasa, iaitu 2 peringkat, kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Penubuhan ini dilihat sebagai langkah awal kerajaan British untuk menyerahkan kuasa pemerintah kepada rakyat tempatan secara berperingkat, dan satu pilihan raya diadakan bagi memberikan taraf berkerajaan sendiri. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai cadangan Suruhanjaya Red 1959 berpandukan syarat-syarat rujukan seperti berikut. Antaranya ada 5, iaitu saya akan menerangkan 5 bahagian tersebut, iaitu membentuk sebuah negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Kedua, mengekalkan hak dan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah perlembagaan di negeri masing-masing. Yang ketiga, menerangkan kedudukan istimewa orang Melayu serta hak-hak kaum yang lain. Yang keempat, mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam dan menubuhkan sebuah negara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi. Selamat sejahtera, saya ucapkan saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Perlembagaan ini memperuntukkan beberapa syarat untuk membolehkan kaum bukan Melayu untuk diberi taraf kewarganegaraan, dan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan, namun pembelajaran dan penggunaan bahasa ibunda kaum-kaum lain secara umumnya tidak dilarang. Agama Islam dijadikan agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas di mana-mana bahagian persekutuan. Seterusnya, kandungan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan Malaysia adalah berbentuk bertulis serta mengandungi 183 perkara dalam 15 bahagian dan menyentuh bidang kuasa perundangan, kehakiman dan eksekutif. Dan ia juga menyentuh aspek bahasa, agama, kewarganegaraan dan hak istimewa. Seperti yang kita tahu, di Malaysia tidak satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Ketiga-tiga badan kerajaan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif maupun yang di Pertuan Agong, adalah tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Sebagai contoh, kuasa perundangan hendaklah dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Semasa pembubaran perlembagaan, satu kontrak sosial telah ditandatangani yang meliputi bahasa, agama, kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra, Sabah dan Sarawak, dan juga pemerintahan beraja.
Kenapa unsur-unsur tradisi ini perlu? Kerana ia telah wujud ratusan tahun sebelum perlembagaan diwujudkan pada tahun 1957. Ia berperanan untuk menstabilkan sistem politik negara dan laporan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Red demi menekankan betapa pentingnya perlembagaan mengambil kira faktor-faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan juga sosial yang wujud sebelum tahun 1957. Ia menunjukkan betapa pentingnya unsur-unsur tradisi sehingga dilindungi di bawah Akta Hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif yang dilarang daripada dijadikan isu perbincangan awam. Perkara-perkara yang menyentuh hubungan etnik dalam perlembagaan Malaysia, perkara 3 iaitu agama Islam, namun agama lain bebas diamalkan. Perkara 8 iaitu persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa Melayu dan seumpamanya. Perkara 10-4 iaitu batasan hak kebebasan bersuara tentang kedudukan raja-raja, agama Islam, orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya. Perkara 8 iaitu kuasa Majlis Raja-Raja menghalang Parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, orang Melayu, bahasa Melayu dan agama Islam. Perkara 150-6E iaitu kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan meskipun dalam keadaan darurat. Perkara 152 iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa lain untuk menggunakan bahasa mereka. Perkara 153 iaitu kedudukan istimewa orang-orang Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah kaum lain. Kumpulan kami telah memilih adat kematian dan kaum Murungus di Sabah. Suku kaum Murungus mempunyai keunikannya tersendiri. Mereka tinggal di bahagian utara, Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Kawasan Rungus terbahagi kepada beberapa pertempatan kekal mengikut puak-puaknya tersendiri, iaitu Puak Pinapozon, Puak Gonsomon, Puak Nuluzon, Puak Gandahon, Puak Rusun Tupak dan Puak Rungus Melambon. Kaum Rungus merupakan penduduk asli Kepulauan Borneo setelah berabad lamanya. Adat kematian kaum Rungus merangkumi kawalan sosial untuk mempereratkan hubungan antara individu, keluarga, masyarakat serta untuk menghindari daripada gejala buruk berlaku terhadap keluarga mereka. Hukum adat kematian terbahagi kepada 10. Yang pertama, hukum adat kematian suami atau isteri, dan yang kedua, hukum adat lapau, yang ketiga, hukum adat kosub, yang keempat, hukum adat bangun, dan yang kelima, hukum adat mati di rumah orang lain. Seterusnya, hukum adat yang keenam, hukum adat mengusung mayat melintasi rumah atau ladang orang lain. Dan yang ketujuh, hukum adat sonsol. Yang ke-8, hukum adat mati di ladang. Yang ke-9, hukum adat mati jatuh dari pokok. Dan yang terakhir, hukum adat mati di laut. Hukum adat yang kami ambil adalah hukum adat kematian suami dan isteri, iaitu di mana mayat tersebut tidak akan dikuburkan terlebih dahulu selama 7 hari sehingga menunggu semua ahli keluarganya ada. Dalam waktu yang sama, si isteri atau yang ditinggalkan akan mengikut perintah orang tua selama 100 hari. 3 hari selepas dikuburkan, mulanya adat Bobolizan, iaitu di mana Bobolizan akan menyampaikan amanat daripada si mati. Semasa upacara pengebumian tersebut, barang-barang si mati tidak boleh dibawa sekali oleh si mati dan harus disimpan dengan rapi dan dimasukkan di dalam peti atau dibungkuskan. Perbuatan ini dinamakan Dom Pihor. Selepas 100 hari kematian si mati, pondok yang bernama Pinapakan akan didirikan berdekatan dengan kawasan rumah keluarga si mati. Setelah itu, suami ataupun isteri kepada si mati akan mencari barangan seperti seekor babi, seekor ayam serta bahan-bahan untuk dijadikan sebagai upacara kematian kepada si mati. Kemudian babi tersebut akan disembelihkan di pondok Pinapakan itu
bertujuan untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada si mati serta untuk mengadakan upacara kematian kepada si mati. Setelah itu, darah daripada sembelihan babi tersebut akan direnjiskan dan disapukan kepada pondok penyampakan itu, bertujuan untuk menghalau ataupun mengelak daripada perkara buruk berlaku kepada ahli keluarga mereka. Setelah itu, daging babi tersebut akan dimasak, kemudian dibawakan ke tanah perkuburan serta akan diadakan kenduri kematian di rumah keluarga si mati. Selepas balik daripada kubur, isteri dibenarkan berpakaian cantik, bergaul dengan orang lain dan menghadiri upacara gaul serta menari sumunda yang bermaksud kegembiraan. Selepas itu, isteri bebas daripada keluarga si mati serta dibenarkan berkahwin dengan orang lain. Antara masalah mengapa adat kematian kaum rungus di Kudat, Sabah tidak diamalkan lagi kerana proses perkebumian mereka mengambil masa yang agak lama. Selain itu, Bobolisan iaitu ketua adat mereka semakin berkurangan kerana mereka mempunyai agama. Di samping itu, generasi muda juga kurang berminat untuk mempelajari dan mewarisi adat kematian kaum rungus yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Sebagai kesimpulan, dalam setiap kaum ataupun adat juga mempunyai peraturan dan undang-undang yang tersendiri yang perlu dipatuhi. Sebagai contoh, etnik kaum rungus juga mempunyai hukum adat serta pantang larang yang perlu diikuti serta diamalkan untuk membentuk sebuah kaum serta masyarakat yang lebih sejahtera dan harmoni.